Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan bincang soalan dalam buku teks muka surat 33, soalan kebat yang ada gambar otak ni kan. Okey, untuk tingkatan 5 bab 1. Okey, muka surat 33 iaitu tajuk dia ialah tajuk ubahan. Jadi kita akan tengok soalan ni, soalan nombor 10. Okey. Kita baca dulu ayat dia. Arus elektrik I berubah secara langsung dengan kuasa P dan secara songsang dengan voltan V bagi suatu peralatan elektrik. Okey, jadi daripada ayat ni awak kena tukarkan dia dalam bentuk persamaan. Okey, arus elektrik ni I. Okey, jadi kita letaklah I kan. I berubah secara langsung. Okey, berubah secara langsung mesti di sebelah atas ni lah kan. Okey, berubah secara langsung dengan kuasa. Okey, kuasa itu ialah P Okey, P kita tulis kat sini P. Dan secara songsang. Kalau secara songsang dia punya boleh ubah dia ada dekat bawah. Secara songsang dengan V. Okey, V kita letak kat bawah. Okey, ini ialah kita punya ubahan kita lah. Okey, sekarang kita akan tukarkan dia kepada dalam bentuk persamaan. I sama dengan, okey, kalau kita tukarkan kepada sama dengan, kita kena letak dia punya pemalar. Kena letak K dekat sini. K, P per V. Okey, kita dah ada persamaan. Step yang kedua, kita kena kira dia punya nilai K dia. Nilai pemalar. Okey, macam mana kita nak kira? Kita tengok apa maklumat yang dia bagi dekat sini. Okey, diberi bahawa sebuah pengiring rambut kuasa 550 watt. Okey, kuasa. Kuasa tadi apa? Kuasa ialah P Okey, jadi P sama dengan 550. Dan voltan. Voltan tu wakilkan sebagai V. Voltan dia 240. Menggunakan arus elektrik. Okey, arus elektrik tadi ialah I. I sama dengan 2.2. Jadi kita ada maklumat dekat sini. Ketiga-tiga maklumat kita ada. Jadi gantikan sahaja dalam persamaan ni untuk cari nilai K. Okey, I dia ialah 2.2. Ganti saja. Okey, untuk P pula 550. Dan untuk V 240. Okey, kita boleh cari nilai K dia. Macam mana nak cari nilai K? Macam biasa. Just darab lah. Kita akan dapat dekat sini 550K sama dengan 528. Jadi K sama dengan 528 bahagikan dengan 550. Kita akan dapat 0.96. Ini ialah nilai K kita. Okey. Bila dah dapat nilai K, kita akan masukkan nilai K dalam persamaan yang kita tulis tadi. Jangan lupa tulis balik I sama dengan, okay, gantikan nilai K dia 0.96 P per V. Ini ialah kita punya persamaan untuk ubahan yang ni. Okey, kemudian belum habis lagi. Sekarang dia suruh buat apa? Hitung arus elektrik. Okey, hitung arus elektrik. Jadi kita nak cari nilai I. I dia kita nak cari, kita tak tahu berapa. Okey, sebuah kipas dengan kuasa. Kuasa tadi P kan? P sama dengan 75 dan voltan dia, V dia ialah 240. Jadi maklumat dekat sini awak hanya gantikan sahaja dalam persamaan tadi. Okay, kita nak cari nilai I still kita akan tulis I lah. 0.96. Gantikan P dengan 75 tadi. Dan V dengan 240. Okay, just tekan calculator, awak akan terus dapat jawapan dia. Okay, jawapan kita akan dapat arus elektrik dia ialah 0.3. Okay, 0.3. Ini ialah kita punya jawapan terakhir. Okey. Jadi sebenarnya tak susah sangat. Cuma dia punya perkataan dia tu
Mungkin ada sedikit keliru lah. Kalau tak apa. Okey. So kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey. Cuba tengok soalan nombor 11. Soalan nombor 11 pun soalan hebat dekat sini. Jadi, tak ada masalah kita buat satu persatu. Okey. Luas permukaan melengkung L. Okey, L sebuah kun berubah secara langsung. L berubah secara langsung. Jadi kita just boleh tulis terus. L berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J. Okey, just tulis J. Dan tinggi condong S. Dua-dua ni dia berubah secara langsung, jadi kita tulis sebelah dia je lah, S. Okey, ini ialah kita punya ubahan dan kita tukarkan kepada persamaan. L sama dengan, bila tulis sama dengan mesti kena tulis K. Jangan lupa. Okey, kita dah dapat persamaan dan sekarang kita tengok apa maklumat yang dia bagi dekat sini. Dia kata L sama dengan 88, J sama dengan 3.5, S sama dengan 8. Kita ada 3 maklumat, kita boleh gantikan dalam persamaan tadi untuk cari nilai K. Gantikan J dengan 3.5, S dengan 8. Okey, boleh tak cari nilai K? Boleh kan? K kita akan dapat, boleh awak boleh kira K sama dengan 88 bahagi 28. Kita akan dapat 22/7. Ini ialah nilai K kita. Bila kita dah dapat nilai K, kena gantikan dalam persamaan tadi. Okey, persamaan kita akan dapat L sama dengan 22JS/7. Ini persamaan kita. Okey, belum selesai lagi. Soalan nak apa? Untuk soalan A. Soalan nak hitung nilai L apabila J sama dengan 5 dan S sama dengan 9.8. Okey, kita nak cari nilai L apabila J sama dengan 5. Okey, gantikan dekat tempat J dengan 5 dan dekat tempat S dengan 9.8. Tekan saja kalkulator, kita akan dapat jawapan kita. Okey, dapat berapa? Kita akan dapat 154. Ini untuk jawapan A. Okey, untuk soalan A 154. Okey, cuba tengok jawapan B pula. Jawapan B ni actually tak payah kira. Dia tanya apa? Dia tanya apakah perubahan pada luas permukaan melengkung jika tinggi condongnya berkurang dan jejari tapak adalah tetap. Okey, untuk jawab soalan B ni, apa yang perlu awak tahu? Awak kena tahu ini ialah ubahan jenis apa? Ini ialah ubahan jenis langsung. Ubahan langsung kan? Kalau ubahan langsung, kita punya pemboleh ubah kita ada L, J dan S. Dia tanya pasal apa? Luas permukaan. Okey, luas permukaan melengkung ialah L. Kalau L bertambah, jadi J juga akan bertambah, S juga akan bertambah. Okey, itu ubahan langsung. Kalau L berkurang, J berkurang, S pun akan berkurang. Jadi untuk soalan ni dia kata, apakah perubahan pada luas permukaan melengkung? Apakah perubahan pada L jika tinggi condongnya, jika S berkurang dan jejari tapak adalah tetap? Okey. Jadi apa yang akan terjadi kepada L jika S berkurang? Sudah pasti L pun akan berkurang. Ini disebabkan ini ialah ubahan langsung. Memang dia punya syarat dia macam itulah. Jadi jawapan kita boleh tulis luas permukaan akan
berkurang. Ini ialah kita punya jawapan untuk soalan B. Okey. Jadi, kita teruskan untuk soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan ke-12. Soalan ke-12. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Y. Okey, tukarkan kita punya perkataan kepada persamaan dulu. Y berubah secara langsung. Kalau langsung, kena tulis kat atas lah. Langsung dengan X. Dan secara songsang dengan W. Kalau songsang, tulis dekat bawah. Jadi, tukarkan dia kepada sama dengan K. Yang lain tu, salin balik. Macam biasa. Bila dah ada kita punya persamaan ni, kita gantikan nilai-nilai yang diberi untuk cari nilai K. Okey, apa nilai yang dia bagi dekat sini? Dia kata Y sama dengan 0.8, X sama dengan 18 dan W sama dengan 5. Just gantikan dalam kita punya persamaan tadi. X dia 18, dia punya W dia ialah 5. Sekarang kita akan cari nilai K kita. Okey, macam biasalah. Okey, 5 darab 0.8, lepas tu bahagikan dengan 18. Jadi, K kita akan dapat 0.25. Ini ialah nilai pemala kita. Kemudian, jangan lupa nilai K kita gantikan dalam persamaan tadi. Kita akan dapat Y sama dengan 0.25X per W. Ini baru kita dapat persamaan kita. Sekarang kita nak jawab soalan A. Okey. Untuk soalan A, dia suruh cari apa? Dia suruh cari nilai W. Okey, nilai W apabila Y sama dengan 20. Okey, gantikan dekat tempat Y 20. Dan X ialah 6. Gantikan dengan 6. Kita nak cari W. W still tulis W lah. Okey. Kemudian, cari nilai W. Okey, W sama dengan 0.25 darab 6 bahagi 20. Okey, cuba tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai W kita ialah 0.075. Okey. So ini ialah kita punya jawab. Sambung dengan 12B. Jadi dia kata hitung peratusan ubahan bagi Y apabila X bertambah sebanyak 10% dan W berkurang sebanyak 20%. Okey. Jadi tadi kita ada Y sama dengan 0.25X per W kan. Okay, ini ialah kita punya persamaan. Jadi, cuba tengok. Kita nak cari peratus ubahan Y apabila X bertambah sebanyak 10%. Okey, kita tengok balik X yang asal. X yang asal ialah 18. Okey, jadi bila dia bertambah 10%, kita nak kira macam mana? 10%. Kalau bertambah maksudnya ini ialah 100% kan? Ini 100%. Bila bertambah 10%, kita akan dapat 110%. Okey, kita darabkan dengan 18 lah. Jadi, kita akan dapat berapa? Cuba kira. Kita akan dapat 19.8. Ini ialah X yang baru. Okey, X yang baru ialah 19.8. Okey, sekarang tengok yang W pula. W berkurang sebanyak 20%. Okey, W yang asal kita ada 5 kan? 5. Okey, berkurang. Okey, ini W yang asal ni 100% kan? Kalau berkurang sebanyak 20%, so 100 tolak 20, kita akan dapat 80%. Darabkan dengan 5 lah. Okey, 80% darabkan dengan 5 dapat berapa? Kita akan dapat 4. Jadi, W yang baru ialah 4.
kita akan guna dua nilai ni, X dan W. Yang ni. Kita gantikan dalam persamaan ni. So, kita akan dapat peratus bagi Y. Okay, Y sama dengan 0.25 darabkan dengan X 9.8 bahagikan dengan 4. Okay, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Okay, kita akan dapat Y sama dengan 1.2375. Ini Y. Okey. Ini nilai Y. Tapi dia nak apa? Peratus ubahan bagi Y. Jadi, kita ambil yang mana yang kita dapat tadi. 1. Kalau kita nak peratus kan? Kalau kita nak peratus, 1.2375. Kita bahagikan dengan Y yang asal. Y yang asal berapa? 0.9. Lepas tu darabkan dengan 100%. Jadi kita akan dapat 1375.5%. Ini ialah jawapan kita untuk soalan B. Peratus ubahan bagi Y. Okay, soalan yang ke-13. Panjang soalan ni. Kita baca dulu. Okey, soalan ke-13. Kelajuan S sebuah basikal berubah secara langsung dengan bilangan putaran pedal basikal per minit T dan bilangan gigi gear depan D dan secara song-song dengan bilangan gigi gear belakang B. Santami menunggang sebuah basikal pada kelajuan 26.4 km per jam. Putaran pedal basikal ialah 75 putaran per minit dengan bilangan gigi gear depan ialah 40 dan gear belakang ialah 20. Huraikan perubahan laju basikal Santami jika dia meningkatkan putaran pedal basikalnya kepada 90 putaran per minit. Okey. Yang soalan nombor 13 ni, kita tak payah guna cara yang selalu kita buat tu kan. Cari nilai K dulu, kena cari dia punya persamaan dan sebagainya. Sebab dekat sini dia suruh huraikan perubahan laju basikal. Okey, hanya perubahan laju. Perubahan laju basikal. Jika dia meningkatkan putaran pedal basikalnya 90 putaran per minit. Jadi, kita kena tahu dulu untuk laju basikal yang asal. Okey, laju basikal yang asal sebelum dia tingkatkan kelajuan ialah 26.4. Ini ialah laju yang asal. Okey, kita nak kira laju yang selepas tu. Laju selepas kita tak tahu. Kan, kita nak kira lah. Okey, ini ialah laju. Kemudian apa lagi? Sebelum ni putaran pedal basikalnya ialah 75. Okey, 75 dia punya putaran dia 75 yang asal dan selepas tu ialah 90 putaran per minit. Jadi kita nak cari dia punya laju selepas dia putar 90 putaran per minit. Okey, macam mana kita nak kira? Kita just letak kat sini kita nak cari kan. So kita boleh letak S lah. Okey. Jadi laju selepas perkan dengan laju asal sama dengan putaran selepas 90 perkan dengan putaran asal. Jadi kita boleh cari nilai dia punya laju dia. Laju dia bila kita kira kita akan dapat, okey, awak boleh tekan kalkulator, awak akan dapat 31.68 km per jam. Okey, ini ialah dia punya laju. Sekarang cuba tengok soalan dia. Huraikan perubahan laju basikal. Jadi dia suruh kita huraikan.
Ada peningkatan tak daripada asal? Asal tadi 26.4. Okey, selepas dia buat putaran 90 putaran per minit tu, dia punya laju dia meningkat kepada 31.68. Jadi kita boleh tulis macam mana? Perubahan laju basikal Santami meningkat sebanyak 5.28. Okay, macam mana kita dapat 5.28? Kita ambil 31.68 tolakkan dengan 26.4. Jadi kita akan dapat 5.28. Okay, kita boleh tulis. Okay. Perubahan laju meningkat sebanyak berapa? 5.28 km per jam. Okey, jadi ini ialah kita punya jawapan. Kita tengok soalan dia dan kita tengoklah apa jawapan yang kita boleh buat. Okey, yang tu saja untuk kali ini. Bertemu kita untuk next video. Okey, Assalamualaikum.